إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا أستاذنا وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Dah dekat 4 bulan ni tak dengar jom, malas mana rasa. Tambah yang jauh-jauh tu rasa nak balik. Jadi ini syaitan pun masuk, ya tak? Sudah seronok duduk di rumah, ya. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung masalah yang ke-78, ya, iaitulah dia kata menggauli isteri itu apa faedahnya, ya. Dalam sini ada gunakan perkataan di sini, saya guna perkataan menggauli lah. Menggauli isteri itu apakah faedahnya? Bermula faedah bergaul dengan isteri itu ada banyak faedahnya, iaitu apabila ada padanya duka cita maka jadi suka cita dengan sebabnya. Oh begitu, ya. Kalau orang tu susah hati aja, ya, murung tentu pasal bila dah sama dengan isteri lega, ya tak? Perasaan pun lega, rasa senang hati, ya. Tak ada masalah. Dan jika ada hati itu bergantung dengan yang haram, boleh hilang dengan sebab yang demikian itu. Tengok perempuan hendak menggauli perempuan yang bukan mahram, contohnya sekarang ni perempuan seksi-seksi, pakai seluar, baju ketat-ketat, ya, kat luar, tuan-tuan. Jadi nengok tu geram, ya tak? Dia bukan kira berjubah sorban ke, ya tak? Dia seropi aja. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi dan sebab itu Rasulullah kata, apabila kamu keluar rumah melihat perempuan yang kecengangan, dalam kitab sebut kecengangan tu yang menaikkan nafsu kamu, nampak cantik apa itu ni, hendaklah kamu segera kembali ke rumahmu, bergaul dengan isterimu, kerana mereka itu serupa saja, kata Rasulullah dalam hadis itu, ya. Jadi dengan adanya benda yang orang kata yang boleh bergaul dengan isteri ini, maknanya perasaan-perasaan kita, minda kita ni berkhayal, ya, untuk nak membuat benda-benda yang tidak baik dengan benda yang bukan mahram kita, dia jadi hilang, ya, jadi hilang. Perasaan tu akan tak mau lagi lah. Kan biasa lepas orang bersama dengan isteri, perasaan dia habis, ya tak? Jauh hangat, ya tak? Mulai tadi tak ada hangat, ya. Itu jauh-jauh hangat, ya tak? Jadi begitulah, ya, dia perasaan tu habis. Kecuali kalau orang tu dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kata orang nafsu kuda, kadang-kadang dia boleh berulang-ulang kali, ya. Okey, kalau dengan berulang-ulang kali itu boleh menghilangkan minda pemikiran yang haram, buatlah. Kalau lalu dengan syarat tidak menyakiti isteri. Gitu. Kalau sakit isteri dia jadi haram pun tak boleh. Ya tuan-tuan. Jadi bergantung kita benda yang haram, kita khayalkan, tengok TV, ya, tengok dalam Facebook, ya, perempuan kadang-kadang nak jadi member kita, nak berkenalan lah, macam-macam, ya. Ada, ya, lawa-lawa pula tu, ya. Kena pula program apa, TikTok, ya. Kadang-kadang merepek-repek, meranyo-ranyo situ, kadang-kadang dia timbul perasaan yang tidak baik. Jadi bila bersama dengan isteri, dia menghilangkan perasaan itu.
Kalau ada was-was dalam hati menjadi padam. Wah-wah ni tuan-tuan daripada syaitan. Wah-wah ni daripada syaitan. Ya. Kata dia syaitan memang khannas ya. Itu was-was. Dia taraddud. Taraddud tu 50-50. Dia tak ada tegap, tak ada tetap. Ni berbahaya tuan-tuan ya. Orang yang was-was ini dia berbahaya. Was-was dalam sembahyang, wah-wah udah ambil uduk ke belum, wah-wah dah batal uduk ke, wah-wah udah beli ke cabai bawang tadi, wah-wah macam-macam ya tuan-tuan. Jadi dengan adanya ini, jadi bergaul dengan isteri ini, hati kita jadi tetap istiqamah, hati istiqamah, dia tidak taraddud. Taraddud tu dia goyang kiri kanan macam daun lalang ya. Dan menghilang akan marah tuan-tuan. Orang muda-muda ni sebab itu dia panah baran. Biasanya orang muda ni dia cepat marah, dia panah baran sebab otak dia tuan-tuan dia overaktif. Jadi dia cepat marah. Tapi tuan-tuan, apabila orang yang sudah selalu bergaul dengan isteri tadi, menggaul isteri, dia makin down, makin tua makin down, makin tua makin sabar, makin tua makin sabar, makin tua makin sabar. Kalau dah tua pun pemarah lagi, memang teruk benar lah makna tu ya. Ya. Tak cukup gaul isteri, kalau gitu kena kahwin seorang lagi kan. Ya tak? Kalau begitu tak cukup seorang, nak hilangkan marah dia. Kira nak marah aja ya. Sebab itu Rasulullah kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Dia kata ya. Tuan-tuan, marah ni boleh, bukan tak boleh. Sebab itu dalam kitab dalam kitab Matan Arba'in ya, Lil Imam Nawawi, dia kata dalam bab marah ini, dia kata dia terbagi pada 3. Dia ada marah ni ada 3 bagi. Yang pertama dia kata kira sikit-sikit marah aja, senjata dia marah ya. Ifras, kira marah aja, sikit-sikit marah, tak boleh anu sikit, silap sikit nak marah saja. Yang kedua tafris, langsung tak kerti marah, tak ada marah. Orang yang macam ini tuan-tuan bacul. Orang yang macam ini tuan-tuan adalah orang yang tak disuka oleh Allah dan berdosa pula. Agama kita caci maki di orang ya. Bangsa kita caci maki di orang ya. Jadi tuan-tuan, keluarga kita dikacau di orang, atau benda kita diambil orang, kita tak marah, tak ngapil mana boleh tuan-tuan, tak boleh. Jadi itu tafriz, yang tak marah. Yang ketiganya i'tidal. I'tidal itu pertengahan. Dia marah betul pada tempatnya, terutama bila kena tentang agama dia, tak? Kehormatan diri dia, kehormatan keluarga dia, itu ya. Tapi kalau orang caci maki dia, kata muka tak elok lah ya. Kulit hitam lah, ataupun kata bodoh lah, tak reti lah, macam tu kan. Jadi yang itu dia tak marah. Dan sebab itu Rasulullah, dia dengan khadam dia Anas bin Malik ya. Bukan Malik bin Anas. Malik bin Anas tu mazhab Maliki. Anas bin Malik itu diserah di bapa dia Malik itu kepada Rasulullah di Madinah umur 7 tahun. Nah Rasulullah, kamu suruh dia buat kerja apa pun ya. Kalau silap Anas bin Malik ini, apa suruh dia silap, kalau hal dunia Rasulullah tidak pernah marah. Tapi kalau melanggar syariat, Rasulullah marah pada Anas bin Malik. Gitu. Kita ni tak ya tak, bila orang sebut kelemahan kita gitu, kita marahlah. Ya. Tapi sepatutnya tentang bersangkut paut dengan agama ya. Jadi hilangkan perasaan marah dan memberi manfaat bagi menyukakan nafsu bagi orang yang bertabiat panah baran ya. Jadi orang yang panah baran ini tuan, menyukakan nafsu, orang yang bertabiat panas dan nafsu dia tinggi, dia akan memberikan kesukaan kepada orang ni sebab lepas perasaan dia lepas. Dengan sebab itulah seorang perempuan yang diajak oleh suaminya bergaul, dia tak nak, maka tak ada sebab dia dilaknat oleh malaikat sampai ke subuh tidur. Dengan sebab itu Rasulullah kata seorang perempuan yang baik, yang solehah tuan-tuan,
apabila suami dia merajuk, ada sesuatu suami dia ajak dia bergaul, tiba-tiba dia tak mau, suami dia perlu merajuk suami dia, keluar dia daripada bilik, tidur dia dekat hall contohnya kan. Suami yang isteri yang baik, kata dia Rasulullah, isteri itu akan pergi kepada suami dia dan dipegangnya tangan suaminya. Wahai suamiku, aku tidak akan tidur selagi tidak mendapat keampunanmu. Ini seorang isteri yang baik. Kalau tidak tu tak lantak itu mengalir-ngalir gitu dah. Udah tua mengalir-ngalir gitu dah. Itu tak jadi tuan-tuan. Ada juga isteri yang kadang-kadang kerah begitu saja tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang ada juga suami yang kerah bukan kira. Ada juga tuan-tuan. Saya baru ni dapat aduan satu orang ni tuan-tuan, mengaji di England. Dapat suami daripada Brunei, sama-sama mengaji di England. Kemudian kahwin, dapat anak seorang, berpisah. Kahwin seorang lagi pula dengan orang Malaysia, tuan-tuan, tapi suaminya panah baran. Dia tunjuk, ustaz ni yang suami saya, katanya, saya masak salah, ada je tak kena, tak masak salah, sebersalah saya ni, katanya. Jadi kesian juga tuan-tuan ni. Begitu kita menjadikan orang perempuan ni jadi sebersalah. Dan sebab itu dia kata orang perempuan ini bila dah kahwin dia jadi awanun, tawanan kita. Jadi kata, janganlah kamu berlaku zalim kepada tawananmu, dia kata ya. Mereka bila dah berkahwin dengan kita, dia terkurung dan kita mempunyai kuasa veto. Boleh suruh itu buat ini, tapi jangan kita gunakan selalu menyebabkan dia terseksa. Kadang-kadang orang perempuan dia tidak bagi tahu keseksaan mereka ni ya. Kadang-kadang kita ugut. Ada suami, kamu tak buat tak? Kalau tak buat, kalau kamu buat, kamu cerai. Ya. Senang-senang, perkataan nak buat cerai dia tak usah. Begitu juga orang perempuan. Jangan sikit-sikit minta cerai, sikit-sikit ceraikan saya. Jangan ya. Haram perbuatan itu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang panas, bertabiat panas ya. Dia orang tabiat panas ni selalunya orang ni kuat minum makan cili ya. Memang panas. Dan kata orang tiap-tiap syahwat yang diturut akan dia oleh seorang laki-laki akan dirinya, maka iaitu mengeraskan hatinya. Apa-apa kehendak diri dia, apa-apa kehendak hal-hal duniawi ya, diikutnya, hati dia jadi kerah. Bila orang larang, dia akan merampus, dia akan marah ya. Sebab orang yang hati kerah ni tuan-tuan, dia berdiri di atas perkara yang tidak betul dan dia mempertahankan perkara yang tidak betul itu keras hati. Tapi orang yang berdiri di atas kebenaran dan mempertahankan kebenaran, itu bukan hati, itu bukan keras hati, itu istiqamah. Itu adalah orang yang tetap hati dia. Itu ada orang-orang yang tegas ya. Ada kadang-kadang kita berkeras hati pada yang bukan tempat. Udah bagi tahu benda ni salah, nak buat juga. Udah bagi tahu begitu begini, nak juga. Ya, jadi ini maknanya keras hati. Ya, dia kata syahwat dia turut, dia kehendak diri dia diikut aja kehendak hati dia. Kalau hati dia tak begini, termasuklah beli-beli barang. Dan sebab itu saya kata membeli durian yang harganya melampau-lampau mahal itu syahwat pada saya lah. Harga durian kan terlampau mahal kan, mahal bukan kira. Baru-baru ni keluar satu video saya tengok, dia beli durian Musangking RM98. Dia balik rumah, dia belum ada sekolah lagi silam. Tuan-tuan ya. Musangking sampai sebiji RM40 pun ada, yang kecil itu RM2.80 tuan-tuan. Bukan kira harganya, pada saya bukan kira. Kalau misalnya kata RM15 pun tuan-tuan, yang besar gantang tu kadang-kadang 2 kilo, lebih kurang besar itu besar gantang itu kan RM30. Cuba bayang besar itu RM30, betul tak payahlah. Saya tu sebab saya ni minat betul ke petai tuan-tuan. Kalau saya kat RM1 sepapan tu boleh beli lagi, tapi sampai RM1.6 sepapan, RM2 sepapan, tak payah walaupun kita suka. Durian tu macam itu juga tuan-tuan. Durian tu bukan kira harga RM18 sekilo. Allah ya Tuhan. Kadang-kadang balik rumah busuk pula tu, dia hantu pula tu. Jadi
tak usah ikut sangatlah nafsu tu ya. Yang munasabah. Saya bagi tahu dengan dia orang sebenarnya yang munasabahnya pangkai pokok RM2 sekilo aje. Tiba tepi jalan tu yang sederhana RM4 sekilo aje, habis tinggi RM5 sekilo. RM10 dan ke atas tu kira dah terlalu mahal. RM8 mahal pada saya. Yang munasabahnya RM6 atau RM5 sekilo. Tuan. Durian ni tuan-tuan, ni cerita durian pula. Dia ni kita beli apa? Berat apa? Berat kulit dengan biji. Kata kita beli RM20 sebiji kan, isi dia tak sampai pun 25%. Kalau kita timbang 2 kilo, habis tinggi isi pun dalam 500 gram saja. Jadi kita beli itu tadi RM5 aja dua isi, RM15 itu kita beli biji dengan kulit. Itu tuan ni. Ya, tak munasabah tuan ya. Jadi tak kesian. Orang katalah begini. Dia berkata bukan senang kita nak pelihara perkoroyan. Tak kucing, pelihara perkoroyan kampung mana pun orang pelihara. Orang tebah masa nak luruh je, untuk biru tinggal dalam hutan tu. Royan yang buat di Siam, yang royan kecil, yang tutut itu mungkinlah ada bubu baju dan semua. Royan kampung mana pun orang bubu baju. Tak ada. Ya tuan-tuan. Tak adanya. Harga terlampau mahal. Saya sebut dalam Facebook. Mula-mula orang kata begini, tapi sekarang ni ada banyak orang sokong pendapat saya mengatakan durian bukan harganya. Boykot aja. Ya. Senang. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Itu kita mana menurutkan nafsu, nak beli juga, nak merasa ustaz, tak payah. Durian serupa je rasanya tak. Ya amat mahal. Nak derma masjid RM10 pengetul tangan. Tu tabung depan ada tabung macam tu, ada tabung. Jadi dia kerah hati. Dia tidak juga, melainkan bergaul dengan isteri, maka dia boleh melembutkan hati. Jadi orang yang kerah hati ini, dia bila dia bergaul dengan isteri dia, maka dia boleh melembutkan hatinya. Tuan-tuan ya. Kalau dulu kerahnya 100%, bila dah bergaul mungkin turun 80, 70, kadang-kadang nak turun pun tak mahu juga tuan-tuan. Ada juga kerahnya tuan-tuan, kerah hati ni tuan-tuan. Satu lagi kelebihannya apa tuan-tuan? Tak sebut di sini dalam bidang sains. Satu lagi kerah, iaitu boleh menghilangkan jerawat. Ya. Sebab jerawat ini adalah hormon testosteron ataupun hormon estrogen orang perempuan. Dia banyak hormon dia, kemudian bila lebih dia naik ke muka, peluh pula tak keluar, tertutup lubang peluh, maka dia timbul jerawat. Cuba perhati, orang perempuan atau orang lelaki kalau banyak jerawat, menandakan dia kuat nafsu. Bila dia kahwin, tak lama lepas kahwin tu jerawat dia habis semua. Bobohlah apa Clearasil ke, Neomedrol acne lotion ke, acne lotion apa-apa saja. Kadang-kadang tak ada mahu ni tuan-tuan, tak nak jerawat ni. Jawapannya kahwin. Udah kahwin, habis hilang jerawat, cuma tinggal tembuk-tembuk bekas tu je. Begitu juga kalau kita jenis panah baran tuan-tuan. Jenis panah baran, kita ni, otak kita ni udah overaktif. Otak kita ni overaktif, macam orang gila je. Orang gila tu otak dia overaktif. Jadi dibagi makan ubat supaya depress. Overaktif otak tu depress, bagi dia jadi normal balik. Yang tadi sudah abnormal, extraordinary kata orang putih. Jadi normal. Begitu jugalah kita. Bila kita bersama dengan isteri, otak kita ni depress. Kan lepas tu letih kan? Ada lepas itu orang lepas bersama isteri tu pergi meloncat ada? Pergi jogging ada? Tak ada tuan-tuan ya? Dia lepas itu kan letih kan? Letih. Dengan sebab itulah tuan-tuan, nak menghilangkan letih tu disuruh mandi. Bila mandi baru hilang letihnya. Dan dia kata jangan kau tidur waktu malam selepas menggauli isteri terus tidur tanpa mandi, atau tak ada mandi pun tanpa beruduk. Kerana kalau beruduk, dia meringankan bebanan tubuh kita yang lemah tadi, meringankan sikit. Kalau mandi lagi elok lah. Tapi bila beruduk, dia meringankan bebanan tubuh kita yang lemah setelah bersama dengan isteri.
ada ahli sains cakap, orang yang bersama dengan isteri selama 1 jam, dia menghabiskan bekalan kalori yang disediakan oleh sebuku kek. Sebuku kek itu kan, kalori dia banyak kan. Tapi kalau kita makan tu jadi kalori, jadi tenaga pada badan kita, jadi kalori, jadi tenaga. Bila bersama isteri, kalau dalam tempoh sejam sudah habis kalori itu semua, akan lembik. Letih. Jadi itu di antara kelebihan orang yang bersama-sama dengan isteri, menggauli isteri. Tuan-tuan kau ada tahu lagi ada kelebihannya melalui pengalaman, tak tahu pula. Bolehlah cakap lepas ni sekarang. Kau tak malu. Ya. Tapi tuan-tuan ingat, benda-benda dalam kelambu sama suami isteri haram kita ceritakan dengan orang, apa keadaan pun, ya. Baik yang buruk, baik yang baik. Tidak boleh diceritakan kepada orang, melainkan kepada doktor untuk tujuan perubatan, ya. Ya. Jadi kemudian itu antara kelebihan dan faedah menggauli isteri, ya. Mata pun tak ada liur, ya. Kalau orang yang tak ada isteri ni mata dia liur, nengok perempuan tak boleh, nengok dia licin aja enggak, nengok dia licin aja enggak, mata dia liur, kan jadi haram, zina mata kan. Tapi bila udah beristeri tuan-tuan, tambah udah tua-tua, udah tak ada heran dah, dah tak ada kisah dah dengan orang perempuan ni, mata kita pun boleh dikawal, tidak ada dosa mata. Sebab daripada dosa mata pergi dosa hati, daripada dosa hati pergi ke dosa kemaluan. Jadi masalah apa tidak tuan-tuan, mata tengok, kemudian tu signal tu dihantar ke otak. Di mana? Di medulla oblongata, dekat sini, dekat cerebellum otak kecil, dia bulat gini. Yang panjang ini itu cerebrum. Situ banyaknya sel-sel ingatan, ya. Sel ingatan dan sel pandangan. Tapi bagi mengawal segala kemahuan, keseimbangan diri, hormon-hormon seksual ini ialah cerebellum. Jadi dia hantar ke cerebellum, kemudian hormon itu pula dia keluarkan banyak, dia hantar pula signal melalui saraf terus ke kemaluan. Kemudian dia hantar ke jantung pula, jantung pam darah dia hantar ke kemaluan. Itu yang bokai kita tu kalau tunduk lepas itu jadi tegak tu, sebab darah masuk daripada proses itu tadi. Itu tuan ni. Sekarang ni orang Malaysia tak tahulah mengapa dalam internet, dalam Facebook dia muncul sendiri bab seksual je, bab seksual berubat. Kuat ginilah, kuat inilah, beginilah, begitulah, begini. Orang ni dah 60, 50, udah 10 tahun, 20 tahun tak mau apa-apa. Bila makan ubat ni 3 hari, 4 hari je elok je mencanak. Ya Allah, tak ada malu langsung cerita tu. Dia letak ke pula orang perempuan, gambar perempuan comel-comel. Dan yang bercakap tu kadang-kadang dalam video perempuan comel tuan-tuan. Abang cepat balik malam ni, ayang tengah tunggu ni. Tak ada malu, ya. Kemudian ada sampai orang yang buat testimonial, iaitu dia nak beritahu orang kebolehan dia setelah makan ubat itu. Dia ceritakan pula dia dengan isteri dia. Saya sudah bertahun-tahun tidak boleh bersama isteri, tapi dengan berkat ubat ni saya makan, mula-mula tak ada apa, bila saya makan sampai seminggu, elok isteri pun senyum aja, puas aja. Haram hukumnya perbuatan ni. Apa kena orang Malaysia ni banyak benar agaknya dia punya bokainya, agaknya dah tunduk agaknya. Cerita ubat itu saja agaknya laku, bukannya murah tuan, mahal. Beratus-ratus reganya, 10 biji kan. Sekali telan RM10, ada sekali telan sampai RM22 pun ada. Bukannya murah, ya mahal. Pening. Jadi apa pun tuan-tuan, kalau ada penyakit wajib berubat. Sebab kalau mengadu isteri ke pejabat kadi, pejabat agama, masalah kelemahan suami dia, jangan marah dia. Dan pihak mahkamah biasa yang dalam kitab, dia suruh kau berubat, kata dia, dan bagi tempoh selama setahun. Kalau setahun pun bokai dia tak naik, boleh isteri dia mohon cerai, tidak berdosa, ya.
Tidak berdosa. Sebab itu adalah nafkah batin dia. Sebab bila dah aku terimalah nikahnya sanu bersanu dengan sekian 2-3 perkara wajib, nafkah zahir, nafkah batin, tempat tinggal tentu ada, wajib kita bagi. Tapi kalau zahir je batin tak ada, tak jadi juga ya. Jadi itu pun satu hal. Satu hal ni kadang-kadang ni nak cerita ni nak sebut nama orang, ada juga kadang YB dia cerita YB datang isteri mengadu ke rumah. Tahu Ustaz, suami saya tu dah umur 60 tahun. Saya ni tak ada layannya. Tahu berapa lama saya tak dapat. Tak ada layannya. Seduk-seduk 8 bulan dia dah berkahwin dengan perempuan muda Indonesia. Macam mana lalu ke dia? Katanya. Itu pun satu hal juga. Dia tak mampu layan isteri dia yang ada. Tiba-tiba dia kahwin dengan isteri yang lain pula. Itu macam mana tu kan? Boleh ke dia dengan isteri dia tu? Kata Tok Mulu kita ni tak tahu Ustaz, takut yang baru itu lain dia punya umau kata dia. Tok Mulu punya hal. Ya tuan-tuan, jadi jangan. Masalah yang ke-79, meninggalkan bergaul dengan isteri telah disebut dalam kitab At-Tib. Meninggalkan bergaul itu mahu ia membawa kepada penyakit pitam dan gila babi. Saja tinggal aja, dia boleh menyebabkan pitam dan boleh menyebabkan gila babi. Ini bagi orang yang ada kemampuan. Bila ada kemampuan, hormon tu banyak keluar, tiba-tiba dipendam, tidak dilepaskan, ya? Jadi dia berkumpul tak kepala. Apa tak pitamnya? Pitamnya dia. Dan mau gila babi. Sekarang habis-habis dia cakap musyarah, cakap dengan dinding. Tuan-tuan ada jumpa ada orang cakap dinding? Saya ada jumpa tuan-tuan cakap dengan dinding. Ada satu budak aku kat Ipoh, saya ngubat sekarang ni, saya ngubat 2 tempat. Di sini ngubat, di Ipoh pun ngubat. Budak ni mak dia tak tahu Ustaz, dia nak kahwin katanya anak saya ni. Lepas tu dah tak dapat kahwin tu, dia batai duduk sorang-sorang yang dalam bilik, bergaul dengan orang tak ada, bercakap dengan orang semua tak ada. Udah jadi gila. Lama kata dia mak ni nak bagi ubat yang saya bagi, mak mau kita lari bangsa-bangsa bersatu nak mengebom Malaysia ni, esok habis kita kena bom semua ni. Dia jadi tak betul. Jadi saya tanya, mengapa tak dikahwinkan? Macam mana nak kahwinkan Ustaz? Dia kata, dia nak bini orang, bini dalam tangan orang tu dia nak, mana nak kahwinkan? Jadi gila. Tuan-tuan nak pernah tengok orang gila babi? Bila kena debum dia tumbang, berbuih mulutnya. Itu orang berbusudu, kalau tidak takut tergigit lidahnya putus. Kalau dalam petak bila tumbang tu takut dia lemah mati situ je tuan-tuan. Gila babi, saya pernah tengok, itu orang gila babi. Dia gila babi lain, babi gila lain. Babi gila lain, gila babi lain. Babi ni tuan, perangai ni macam mana perangai ni? Perangai babi ni degil. Bila kita suruh ke depan, dia mundur ke belakang. Kita tolak ini, dia mundur ke belakang. Jadi nak dia ke depan, tarik dia ke belakang, tum dia ke depan. Ada mundur. Itu babi. Jadi ada orang yang macam itu. Ya, bila dia luka pula, habis dia sondak habis semua. Kena batang getah, baru dia berhenti. Manusia pun ada perangai apa itu. Bila dia dah luka, dia macam babi luka lah. Hati terluka. Di antaranya dalam parlimen semalam. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok semalam. Orang gila babi banyak dalam parlimen semalam. Berapa tahun malam. Saya tengok. Macam wakil rakyatnya macam kena rasuk hantu, tuan-tuan. Begila-gila tanpa 3-4 orang sekali bakit pumpang cakap yang kasut-kasut pula tu. Itu sebab dah luka. Bila dia dah jatuh tak pegang jawatan menteri lagi, udah naik kerajaan baru, dia terluka hati dia. Bila dia terluka hati dia, maka dia kena sikap dia macam babi luka lah. Dia langgar dengan orang tu, dia tak ada halal haram, dosa pahala ke, dia tak peduli. Ini masuk dalam Facebook, lantak dia mendengar. Ya.
Ini dia mengarut untuk kira begitu saja. Perdana Menterinya ada kita sekarang ni. Yang dapat sibuk nak jadi Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri lagi apa? Perdana Menterinya ada. Muhyiddin Yassin namanya. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri kita ada elok sehat, segor-segor, boleh mentadbir. Lebih baik daripada pentadbir yang dulu. Yang kamu pula sibuk-sibuk nak jadi Perdana Menteri lagi berapa? Dulu pegang Perdana Menteri, siapa semua letak? Agung kata jangan letak, kau letak juga. Begitu kita kata kerajaan ada tebuk atap, siapa yang tebuk atap? Korang yang meruntuhkan rumah kamu sendiri. Agung beda kalau rumah kita untuk rumah baru, kata tebuk atap pula. Cakap menyakit hati tuan-tuan ni. Orang kata tak beriman ataupun munafik ataupun pro orang-orang kafir harbi. Inilah dia tuan-tuan. Payah. Jadi jangan jadi gila babi. Jadi agaknya dia pun yang satu kira hari tu dalam parlimen gila babi sebab lama tak bersetubuh gitu. Iya juga. Geram kena tengok. Cakap bukan-bukan. Seorang kena halau keluar. Budak yang kena halau keluar tu saya tahu sangat masa dalam PAS dulu pun memang pemimpin PAS pusat pening kepala dengan dia ni sebenarnya, dengan Khalid Samad ni, dengan ragam ni tu dalam PAS dulu pun memang pening kepala dengan perangai dia ni. Kan? Mulut celupa, tidak beradab langsung. Jadi jangan dia kata nanti boleh kena penyakit hitam dan gila babi dan kering otak. Otak ni kering maknanya dia tidak lembab. Bila tidak lembab, sel-sel dia kurang hidup, cecair tidak banyak masuk dalam otak, jadi kering dia kata. Dan dia mewarisi kuat lupa. Rupakan orang yang meninggalkan bersama dengan isteri ini dia kuat lupa, dan selalu merasakan diri susah hati je, tidak tenang, tidak bersama dengan isteri ini, susah hati. Dan kata dia terbayang-bayangkan pikiran-pikiran yang hodoh, bayangkan yang bukan-bukan, yang negatif pula tu, membayangkan yang negatif. Sama ada bayangan di sudut seksual atau bayangan di sudut silaturahim sama-sama kita, dia nampak orang yang negatif saja. Negatif, Tok Mulu ni negatif macam ni, Syam ni negatif macam ni, Radulan ni negatif macam ni, Imam ni negatif macam ni, AJK masjid ni negatif macam ni. Aku dah ini pun negatif macam ni. Kalau nak kira negatif, itu tuan. Kalau nak kira negatif itu tuan, saya ni guru yang mengajar, saya tengok anak murid, kadang-kadang saya tak puas hati, banyak benar saya memandang anak murid saya ni negatif. Boleh ke? Tak boleh tuan-tuan. Sebab kadang-kadang satu benda negatif itu kelemahan seseorang yang ada pada diri dia. Perbaikilah kalau boleh secara baik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak menggauli isterinya tuan-tuan, dia kata berpikiran terbayang-bayang, berpikiran yang hodoh, yang tidak baik. Dia kata apa? Negative thinking. Negative thinking. Ni tak? Ni nak sebut lagi ni balik ni, COVID-95, benda dalam keadaan darurat negara kita, dalam keadaan yang kelam kabut, kena beri bantuan ekonomi kepada rakyat. Jadi pemimpin kita ni telah beristihad, mana sempat nak mengadakan dalam persidangan parlimen, nak bentang dalam Dewan Parlimen, baru nak luluskan berapa bilion itu tuan-tuan, daripada 250 bilion, daripada 250 bilion tu berapa bilion nak bagi kepada rakyat tuan-tuan, nak bagi bantuan itu, mana sempat. Jadi benda yang emergency tak payahlah, cukuplah dengan common sense ataupun cukuplah dengan budi bicara kabinet yang sedia ada. Yang orang sibuk tak sah negative thinking itu, tak sah perbelanjaan itu sebab tak dibentang dalam Dewan Parlimen. Yang baru ni pun sebut, tiba-tiba Perdana Menteri kata tak apa, nanti persidangan lain kali besok, maknanya Menteri Keuangan akan membentangkan secara detail. Senyap habis, tuan-tuan, apa-apa yang dibelanjakan tuan-tuan. Tiba-tiba rupa-rupa kan dia depo yang melebuhkan duit banyak, lebuh tuan-tuan. Jadi berfikiran hodoh, dia sentiasa berfikiran hodoh.
menjadi nak menjatuhkan Barisan Nasional berfikiran hodoh, cakap hodoh. Udah jadi kerajaan berfikiran hodoh, udah jadi pembangkang pun berfikiran hodoh, panjang. Ya tak? Kita boleh jadi pembangkang, kita buat secara pembangkang, menjadi pemimpin negara, jadi pemimpin negara, tuan-tuan. Saya sebenarnya saya jarang memuji kerajaan sejak saya terlibat dengan parti politik tahun 1969 tingkat 3 tu kan. Saya jarang memuji kerajaan. Tetapi kerajaan yang ada sekarang ni saya puji, tuan-tuan. Saya puji. Dan saya sebut kadang atas mimbar lah, dalam pengajian saya puji. Di antara kerajaan yang terbaik, tuan-tuan. Kerajaan yang terbaik. Tak adalah lawan yang ada ni. Sebab apa? Sebab dia ni pro ulama, berdoa, memimpin takbir raya, menjadi imam. Mana pernah Perdana Menteri sebelum ni orang itu? Isteri Perdana Menteri yang ni bertudung, isteri dia bertudung, isteri agung pula bertudung, tuan. Ya? Jadi dia pro ulama, tuan. Jadi tuan diberikan kesempatan kepada ulama. Tuan dirahmati oleh Allah. Bila ulama di atas, senang kita nak berurusan. Baru beberapa bulan sudah, saya dan 5 orang daripada ahli jawatan kuasa peringkat negeri Perak, ahli jawatan kuasa pewarak ni, Persatuan Pegawai-Pegawai Masjid Negeri Perak, kami pergi bertemu dengan Esko Ugama Negeri Perak di Jabat SUK lah, Ustaz Akmal Kamarudin. Saya kenal dia ni sejak saya memimpin ulama negeri Perak dulu. Dia di dalam ulama dan dia sekarang ni adalah Setiausaha Perhubungan Negeri. Senang, tuan-tuan, berbincang dengan ulama ni senang. Kami bawa tujuh permintaan, semua diterima dan akan diambil tindakan. Dan tuan-tuan, ada di antaranya 2-3 perkara yang memang dia sudah ambil tindakan, menunggu keputusan kelulusan daripada Esko negeri je. Di antaranya ada sahabat kita sini minta supaya masjid ni jangan 40 orang aja, supaya seluas mana masjid dibenarkan orang datang. Saya cakap pada hari itu, hari ini kita minta besok keluar surat daripada negeri Perak bahawa mengatakan diizinkan sebanyak seluas mana masjid, tuan. Begitu juga lah Ailaun ini Bilal ni, selama ni ada 200-300, saya kata minta 500. Rupakan dia dah masuk dalam kertas kerja dia. Tapi sebelum dia tak bagi saya sebar ni, sudah masuk kertas kerja dia untuk dibawa minta kelulusan daripada Esko peringkat negeri Perak, tuan. Dan lepas balik daripada YouTube mulu minta, Ustaz minta lah ni kita punya peruntukan masjid ni 500,000. Itu kita nak cakap masa saya nak pergi tu saya bagi tahu, malam tu tak cakap. Bila kita dah balik, apa kita boleh buat? Kita mesej saja lah. Ustaz Akmal ni, tuan-tuan, kalau dia tengah mesyuarat pun, dia tahu saya telefon, dia akan berhentikan syarat dia kejap, dia akan jawab telefon saya. Dia tu anak Ustaz Kamarudin Awam Masih, ketua ulama negeri Perak dulu, tuan-tuan. Jadi senang, tuan-tuan, dengan ulama ni senang. Baru-baru dia beritahu 3 orang daripada PAS bahawa mempunyai pandangan dan hujah yang begitu matang dan mantap, yang santai dalam parlimen. Baru kamu tahu. Kamu ingat orang berjuang Islam ni tahu Islam tak tahu tarbiyah ke? Kita ni ulama haraki, guru-guru haraki, mengetahui agama, mengetahui tentang pentadbiran negara, kita tahu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia kata jangan berperangai hodoh. Semuanya tak elok. Dan terkadang jadi ke atas orang yang meninggalkan menggauli isteri serta syahwat ada kuat, iaitu jatuh buta mata hati dia. Syahwat kuat, tak nak kahwin. Syahwat kuat, tak nak bersama isteri, mata hati jadi buta. Mata hati buta, tuan-tuan, senang je, tak mau menerima kebenaran. Kita cakaplah macam mana buku kebenaran, macam ni, dia tak mau.
Linihin ni je. Buat ngadi ni je. Buat duk je kata orang. Ini. Mata hati dia buta. Sebab penglihatan ni tuan-tuan, ada penglihatan yang mata zahir, ada penglihatan mata hati. Penglihatan mata hati lebih hebat daripada penglihatan mata fizikal ni. Duduk dekat masjid, nampak masjid, orang mengaji tak datang. Nampak masjid. Tapi kalau orang yang mata hati dia celik, walaupun mata dia buta, duduk jauh dengar azan, dia datang. Dia tahu orang mengajuk, dia datang. Itu mata hati yang terbuka. Satu. Yang kedua, kita pergi Kuala Lumpur contohnya kan. Di Kuala Lumpur, kita nampak macam-macam. PWTC kita nampak, Museum Negara, tengok Zoo Negara, tengok tuan-tuan KLCC kita tengok. Nampak situ. Bila kita balik ke tempat kita ni, nampak tak lagi benda tu? Tak nampak dah. Tapi kita pejam mata, kita bayangkan dengan mata hati kita, nampak tak? Nampak. Itu menunjukkan mata hati lebih hebat daripada mata kepala. Harish, pandangan harish, bukan pandangan zihin, pandangan harish, pandangan mata hati. Dan sebab itulah orang-orang ulama yang kasyaf, mereka ni memandang dengan mata hati. Dia kata fa innal ulama'a yanzuru binazratillah, bahawa sungguhnya ulama ini mereka memandang sesuatu itu dengan pandangan yang ditolong oleh Allah, pandangan mata hati tuan-tuan. Dia tahu, dia ulama ni dia tahu kalau macam ni sini akan berlaku macam ni, kalau begini akan berlaku macam ni, kalau begini akan berlaku macam ni. Semuanya betul tuan-tuan, semuanya betul. Dulu orang kata dah, ulama kata apa? Kerajaan yang naik secara fitnah tidak akan lama mereka akan runtuh sendiri. Betul tak? Tak boleh jawab. Tuan Rahim Tuan Man, seorang ulama, orang nombor 2 dalam Malaysia, dia kata apa? Kerajaan yang naik melalui fitnah, dia akan runtuh dengan sendiri. Tidak lama dia akan runtuh dengan sendiri. Betul tak? Tak boleh jawab. Tuan-tuan, jadi pandangan ni pandangan. Itu sebab saya selalu berdoa, tuan-tuan cuba perhati. Saya berdoa selalu kepada saya di imam. Masa waktu ini lain doa saya. Masa ini kan lain doa saya. Masa ini kan lain doa saya. Saya tak nak kumpulkan semua doa yang saya dapat dalam satu semayang, mampu dalam benar. Jadi semayang ini doa macam ni. Semayang ini doa. Seperti saya di antara yang saya tak pernah tinggal juga, di antaranya Allahumma ja'alna min ibadikal arifin. Orang muttaqin, orang yang beramal ibadat tuan-tuan, dia nampak benda zahir di hadapan. Orang yang arifin beramal ibadat, dia nampak benda alam metafizikal. Dia tahu apa yang sedang berlaku walaupun bukan di hadapan mata dia. Setidak-tidaknya apabila berlaku satu yang buruk, umpama dalam keluarga dia, ada isyarat setengah-setengah ronyut mata belah kiri ke belah kanan ke, ataupun hati dia susah ke tak tenang, akan ada satu benda yang berlaku. Dan selalu juga saya berdoa, Allahumma qawi imanana, ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ni. Wa wahid sufufana, satukanlah saf-saf perjuangan kami atas nama Melayu Islam, Islam Melayu. Wa jama' qulubana ala mahabbatik, dan satukanlah hati-hati kami ini atas dasar kasih kepadamu ya Allah. Tuan-tuan perasan tak doa ni? Tak berperasan tu bila saya sebut Allahumma inna na'udzubika min COVID-19, itu kuatlah aminnya. Yang tadi tak perasan, itu besar. Saya nak supaya orang-orang tempat kita ni bersatu hati tuan-tuan, kuat iman, kemudian kita ni dalam satu sah perjuangan, satu sah, bukan roni kemari, roni kemari, roni kemari, roni kemari, satu sah perjuangan, satu jama'atul muslimin. Sekarang ni di antara UMNO dan PAS dah satu. Nak ke mana lagi? Nak bergaduh apa lagi? Dah satu. Elok dah tu tuan-tuan. Itu. Kemudian satukan hati-hati kami ini atas rasa apa? Bukan atas rasa kebangsaan, bukan atas rasa harta benda, bukan atas rasa pangkat, atas dasar kasih kepada-Mu ya Allah. Kami ya Allah bersatu ni kerana kasih kepada Kamu ya Allah. Orang yang mengasihi seseorang kerana harta dia, hilang 2/3 daripada agama ni. Kita naklah kasih
di antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala, orang yang macam ini terpelihara di dalam lindungan arasy, tuan-tuan. Daripada 7 perkara itu. Dengan sebab itu saya kata dalam khutbah saya yang pertama dulu, kata kita dah lama tak berjumpa, berbulan-bulan. Habis-habis sudah masuk Isyak ya. Habis-habis tuan-tuan, 3 orang yang semayang. Ada tidak perasaan rindu hati kita ni kepada orang-orang yang ada ni? Orang yang nak nampak tu. Kalau ada, namanya kita nak ada ukhuwah, kasih sayang sama kita ada. Tapi kalau ni lantak, tak ada muli apa, jangan tuan-tuan. Tapi bila dah ramai datang tuan-tuan tengok, oh ni seronok nengoknya kan. Inilah saudara kita tuan-tuan. Yang lebih parah masalah, inilah saudara kita yang besar tuan-tuan. Kalau saya sebagai guru, saya tengok orang ni, mana dia ni, aku dekat syurga ni, mana dia anak murid aku dulu, macam mana saya baca ini, kata dia malaikat, dia ahli neraka. Kalau nak pergi ambil, saya pergi tuan-tuan. Ini guru, kelebihan guru. Guru pergi ambil, mari masuk syurga. Itu kelebihan guru, memberi syafaat tuan-tuan. Jadi kita tengok, tapi kalau guru dia musuhi, tak dapat apa-apa lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, tuan-tuan dirahmati oleh Allah tu. Jadi kata dia, jangan jadi mata hati buta, tak ada mata perut nak habiskan ini, dan bertutup pintu hati daripada berfikir. Tak boleh nak berfikir satu benda yang dia buat main lanyok aja, tak boleh fikir. Hati dia tertutup dan tidak boleh berfikir. Benda ni baik ke buruk, benda ni baik ke buruk, benda ni baik ke buruk. Sepatutnya kena fikir buat satu benda itu apa implikasi dia, tuan-tuan. Dan jadi padanya tidak elok tadbir. Bila mentadbir keluarga, mentadbir masjid, mentadbir masyarakat, jadi tak elok tuan-tuan. Kerana orang yang meninggalkan bersetubuh, tersebut juga meninggalkan bergaul bersama isteri tuan-tuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bergaul dengan isteri bukan kerana Allah, dia jadi benda-benda macam ini. Jadi rupakan kalau bergaul dengan isteri ini kelebihannya. Kalau tak bergaul ni rupakan ada keburukannya. Jadi arahannya bila masuk Isyak, berhentilah ya dah. Udahlah itu tuan-tuan. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian tu insya-Allah bergaul dengan isteri, bergaul dengan orang perempuan yang tua dan perempuan yang sakit dan sebagainya. Macam mana pula gayanya? Apa akibat dia? Insya-Allah 2 minggu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ghafarallahu lil muallim wa lil muta'allimin kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit tauhid wal ikhwan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.